Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini dan juga selamat datang kita ucapkan kepada Prof. Madya Dr. Suzaili Wahab, kita punya penceramah pada hari ini. Saya ucapkan selamat datanglah kepada semua peserta ke webinar Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim dan NCWO, dan ini merupakan webinar kesihatan umum kita yang siri yang terakhir buat tahun ini. Maksudnya ini adalah siri yang ke-11 dan pada hari ini kita akan membincangkan tentang wanita dan kesihatan mental. Sebelum kita bermula, sedikit housekeeping announcement. Saya mohon semua peserta yang menyertai kita pada hari ini mohon mutekan mikrofon supaya kita dapat mendengar ceramah daripada Prof. Suzaili dengan jelas, dan seterusnya saya pasti peserta semua akan ada banyak soalan untuk diajukan kepada Prof. Suzaili nanti kerana topik yang sangat menarik ini. Jadi saya harap soalan-soalan tersebut dapat ditaipkan di ruangan chat, dan bagi mereka yang mengikuti kita daripada Facebook Live, mohon juga menaipkan soalan dalam ruangan komen di Facebook, dan urus setia Pusat Kepimpinan Wanita akan seterusnya akan mengajukan soalan tu kepada saya untuk untuk saya bacakan atau ajukan kepada Prof. Suzaili di akhir webinar kita nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, mungkin kita saya akan perkenalkan Prof. Suzaili pada hari ini. Kita amat berbesar hati kerana Prof. Suzaili sudi berkongsi ilmu dan cerita dengan kita pada hari ini berkenaan wanita dan kesihatan mental. Satu perkara yang sebenarnya agak lazim di kalangan masyarakat kita, di kalangan wanita, tapi ada kalanya tidak diberikan perhatian yang sewajarnya. Jadi Prof. Madya Dr. Suzaili Wahab adalah seorang pensyarah dan pakar perunding psikiatri daripada Hospital Chancellor Tuanku Mukris Pusat Perubatan UKM. Beliau mempunyai minat yang mendalam dan banyak membuat kajian dalam isu perlakuan berisiko tinggi di kalangan belia yang merangkumi isu penderaan seksual, penyalahgunaan dadah, kehamilan remaja dan ancaman kesihatan cyber. Beliau juga mengetuai beberapa penyelidikan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, antaranya berkaitan penyakit bipolar dan kemurungan serta kajian intervensi penyalahgunaan dadah di kalangan remaja. Prof. Suzaili juga menghasilkan banyak penulisan dalam bentuk bahan bacaan ilmiah yang merangkumi buku dan artikel yang diterbitkan di dalam dan di luar negara. Beliau juga bergiat aktif dalam memberikan perkongsian berkenaan isu-isu berkenaan kesihatan mental dan tingkah laku berisiko tinggi di kalangan masyarakat, terutamanya belia, melalui seminar-seminar kebangsaan dan media massa. Dan oleh itu, tanpa melengahkan masa, mari kita kita mendengarkan perkongsian daripada Prof. Dr. Suzaili Wahab. Silakan Prof. Suzaili. Terima kasih Prof. Izora. Sekejap ya, saya cuba share screen sekejap. Okey, boleh nampak . Boleh, kita boleh nampak. Ya, sekejap . Okey, boleh nampak semua? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Dan selamat pagi. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada organizer kerana menjemput saya untuk berkongsi lah ya. Kita kira berkongsi sedikit pengetahuan dan pengalaman. Jadi saya rasa mungkin ramai di antara partisipan pagi ni turut banyak pengalamannya dari segi wanita dan kesihatan mental ni, tapi itulah saya cuba kongsikan apakah pengalaman yang saya ada dan mungkin apakah yang perlu kita titik beratkan lah ya pada pandangan saya, dan lepas tu mungkin kita boleh sama-sama kongsikan jugalah pengalaman partisipan yang ada tentang isu-isu ni. Jadi saya diberi tugasan pagi ni untuk melihat
isu wanita dengan kesihatan mental, ya. Jadi macam mana, apa isunya sebenarnya wanita dengan kesihatan mental ni? So untuk permulaan, saya nak tunjuk sedikitlah tentang kelaziman penyakit psikiatri, ya. So untuk kita tengok daripada awal, ya, ni masa kanak-kanak, ni masa dia dah tua lah, ya. So untuk kanak-kanak kita ada banyak penyakit psikiatri lah. So contohnya macam conduct disorder, ya. Ada lagi lah. So kita fokus kita bukan kat sinilah hari ni, kita fokus kepada wanita, ya. Kalau lepas tu dia besar jadi remaja, kalau perempuan tu apakah penyakit psikiatri yang ada, macam kemurungan, ya, eating disorder ataupun gangguan pemakanan dan suicide lah, cubaan bunuh diri, ya. Remaja lelaki pula pengawalan tingkah laku. Sama juga tingkah laku berisiko, ya, pengambilan dadah dan sebagainya. Jadi apabila lebih dewasa, ya, menjadi dewasa, wanita, okey, dikaitkan dengan dua isu yang agak serius, ya, kemurungan dan keresahan. Dan lelaki ini secara umum, ya. Jadi lelaki pula menyalahgunakan dadah dan ada tingkah laku antisosial, ada penyakit-penyakit seperti skizofrenia dengan bipolar yang tidak begitu common lah kita katakan, ya, tapi penting, okey. Dan yang akhir sekali apabila meningkat usia, ada penyakit kita panggil neurocognitive disorders ataupun contohnya macam Alzheimer, ya. Itu untuk wanita. Sebab umur dia lebih panjang, jadi mungkin kita lihat lebih banyaklah, ya, masalah ini. Okey. Saya bawa sedikit kepada kita punya statistik, ya. Ini daripada Global Burden of Disease. Kalau kita tengok yang biru ni perempuan dan ini tentang kemurungan, ya. Kemurungan di umur dia. So kalau kita tengok rata-rata umur di mana-mana pun perempuan majoriti lah, ya. So perempuan majoriti untuk penyakit kemurungan. Ni keresahan ataupun anxiety disorders pun sama. Itu yang saya kata tadi, ada dua isu yang saya rasa kita perlu ambil berat. Nampak macam tak ada apa-apa kan, murung, resah je kan, bimbang je, tapi inilah dia hakikatnya. Di mana-mana peringkat umur pun dia adalah tinggi, ya. Dan ini secara lebih kasar lagi, apakah dia yang kita panggil apa, dipelopori oleh kaum wanita, generalized anxiety disorder, depression, ya, fobia, OCD, panic, ni yang lain lah, ya. So kita perlu titik beratkan tentang perkara-perkara ni. Saya mungkin tak ada masa untuk, tak cukup masa untuk tengok semua, tetapi saya akan fokus kepada apa yang sangat penting lah untuk kita tahu, dan mungkin akan sentuh sedikit-sedikit tentang yang tak sempat disentuh tu, ataupun kita bincanglah nanti, ya. Okey. Kita tengok dulu peranan jantina dalam masalah kesihatan mental. Jadi sebenarnya apa tu masalahnya? Masalahnya jantina ni peranan tingkah laku, aktiviti dan atribut telah terbina secara sosial untuk lelaki dan perempuan. Jadi kita dah terima perbezaan ni, masyarakat kita, budaya kita dah terima dia untuk kita praktiskan dalam masyarakat. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya tidaklah sebegitu tepat ataupun tidak wajar, ya. Ada juga yang tidak wajar. Kalau kita tengok social cultural differences, tempat kita lain, negara lain, ya, dan ada perbezaan di mana attributes antara lelaki dengan perempuan tu memang dipentingkan oleh sesuatu masyarakat. Contohnya macam dari segi aspek peranan dan tanggungjawab, kan, wanita biasanya kita bergantunglah, ya, kepada lelaki. Status dan kuasa kurang, kan, kalau wanita ni. Okey. Dan faktor biologi, hormonal, kita lah yang peaknya, ya, selalu tak stabil dan so on. Jadi apa yang kita lihat, ya, health seeking behavior, maksudnya apakah yang dibuat oleh seseorang itu apabila dia mendapat sakit, bergantung dengan perkara-perkara yang saya sebut ni. Penerimaan masyarakat, faktor biologi dia, persepsi dia, ya, persepsi semua ni kita dah bina daripada masa kita kecil lagi. So itu mungkin mempengaruhi kita punya cara mendapatkan bantuan, ya, sekiranya kita mengalami masalah atau penyakit. Okey, sedikit facts, ya, fakta. Jadi wanita mengalami stres yang lebih tinggi berbanding lelaki. Saya rasa rata-rata kalau ramai wanita dalam ni setuju, memang kita cepat stres lah. Lelaki biasanya dia lebih tenang. Okey. Wanita pun lebih peka tentang masalah emosi. Kalau dia rasa macam tak sedap hati, ya, rasa murung,
dia lebih faham tentang diri dia. Okey. Dan ini pun ditunjukkan oleh research ya, wanita lebih cenderung untuk mendapatkan khidmat nasihat rawatan kesihatan berbanding lelaki. Ini mungkin dipengaruhi oleh faktor social cultural tadi yang saya bincang. Kalau lelaki gagah lah kan, gagah, dan kalau nak dapatkan rawatan tu macam tak kuat lah. Malulah sikit kan. Kalau perempuan ni dia lebih lemah, jadi mungkin sebab tu dia lebih cenderung untuk mendapatkan khidmat nasihat. Okey. Dan kalau faktor risiko masalah kesihatan mental, ya, apakah faktor-faktor yang pengaruhinya? Contoh faktor ekonomi. Kita tahu kalau wanita dulu sebenarnya wanita ni duduk rumah kan, tak kerja. Tapi of course sekarang ni berbeza lah. Cuma rata-rata kita boleh katakan wanita ni memperolehi gaji atau bayaran yang lebih rendah. Okey. Dan kecenderungan untuk menjadi mangsa keganasan, ya, itu memang wanita. Mengapa? Again, faktor social cultural tadi memainkan peranan. Ya, mungkin nanti saya akan sebut sikitlah apabila kita masuk topik ni sikit, fizikal, seksual dan emosi. Tugas sebagai penjaga, fitrah wanita ya, sebagai carer yang lebih sabar. Ya, jadi kebanyakan kalau kita tengok menjadi penjaga, tak kira lah di rumah ataupun sebagai ibu menjaga anak-anak, itu semua diserahkan kepada wanita, menyebabkan cabaran dia lagi besar. Okey. Walaupun tugas tu banyak, tapi biasanya kurang sokongan moral daripada orang sekeliling. Sebab apa? Sebab kita dikatakan wajar untuk bersifat macam tu lah. Jadi sabar kan. Jangan banyak jangan banyak komplain kan. Apa yang rasa tu banyak simpan. Jadi itulah menyebabkan expectation daripada orang sekeliling, menyebabkan kita menunjukkan cara tertentu ya dalam menangani apa-apa masalah yang kita ada ya. Okey. So again ini saya tekankan sikit lagi lah. Interaksi antara faktor biologikal dan sosial, genetik semua memainkan peranan ya. Perubahan hormon beza kan lelaki dengan perempuan. Kehamilan, faktor kehamilan, contohnya postpartum depression ya, kemurungan semasa hamil dan selepas melahirkan anak. So ni yang dialami oleh wanita kan, tekanan psikologi berkaitan masalah kesihatan reproduktif. Maksud faktor biologikal dengan sosial ni maksudnya contoh sekiranya dia ada masalah reproduktif, apakah expectation dari segi sosial ya yang ada pada masyarakat ya, adakah mereka akan blame ataupun menyalahkan wanita tersebut, contoh kalau tak ada anak ya, dan sebagainya lah. Itu semua adalah yang kita maksudkan macam mana cara ya kita merasakan bebanan ya ataupun tekanan ya, wanita lah merasakan lebih bebanan dan tekanan. Jadi kalau ikut jantina pula biasanya kurang harga diri, sangat particular ya tentang body image ya, image badan, kurang autonomi dan kawalan dalam hidup pun sama, banyak diserahkan kepada pihak lelaki ya, dan pendapatan tadi saya sebutkan pendapatan yang rendah. Okey. Kalau untuk dapatkan rawatan pun ada halangan. So apa halangan dia? Halangan ekonomi lah. Ini saya rasa boleh dikaitkan lelaki dengan perempuan, tetapi perempuan memang biasanya lagi teruk lah, jadi insurans ya, kos rawatan yang tinggi. Dan lah tu pengetahuan tak ada. Sebab apa tak ada pengetahuan? Kadang-kadang kalau duduk di rumah ataupun terlalu sibuk kurang pendedahan lah, tak ada masa nak tahu lebih banyak tentang apakah itu, macam mana kesihatan mental tu, macam mana rawatan. Sebab perkhidmatan, nombor satu saya rasa yang penting sekali, perkhidmatan apa yang ada, di mana dapatkan bantuan, macam mana caranya, itu yang kurang difahami mungkin ya. Dan isu stigma ni sekali lagi memang banyak menyebabkan menjadi sebab mengapa orang tak datang untuk mendapatkan rawatan apabila mengalami gangguan kesihatan mental ya. Takut dilabel, malu ya, semua ada. Jadi tiada masa dan kurang sokongan pun sama ya. Kalau contohnya sekarang ni bagus sebab selepas melahirkan ada cuti kan, tapi kalau kita ingat dulu-dulu tak ada kan, ataupun sekejap je dia bagi kan, dan tak ada pun cuti untuk kaum bapa ya dulu. Sekarang dah berubah lah. Okey. So kekurangan strategi intervensi rawatan yang bersesuaian. Mungkin rawatan tu lebih sesuai untuk kaum lelaki dan kurang kepada perempuan. Jadi itu semua adalah halangan terhadap rawatan ya, untuk kesihatan mental wanita. Saya sentuh yang penting tadi, kemurungan dan keresahan. Walaupun saya rasa isu ni dah lama kita bincangkan, dan mungkin tuan-tuan dan hadirin semua dah banyak dengar tentang perkara ni, tapi
anggaplah ini satu ingatan kembali lah untuk kita menjadi lebih sihat ya dari segi kesihatan mentalnya. Sebab apa? Sebab wanita tadi ni WHO melakukan wanita mengalami kemurungan 2 kali lebih kerap berbanding lelaki ya. Punca utama ketidakupayaan disability all over the world is depression. Okey. Kenapa faktor wanita ni tadi saya dah sebut sikit tapi saya sentuh lagi sekali, pengaruh yang tak stabil. So pengaruh hormon estrogen, progesteron kan bila hamil, bila melahirkan semua tu akan berlakulah perubahan yang tertentu. Dan ini research pun tahu tindak balas hypothalamo pituitary adrenal. Ini adalah tindak balas kalau stres berlaku ya. Jadi dia macam kurang tindak balasnya dan bagi perempuan. Kurang harga diri, kecenderungan berfikir secara berlebihan itu sifat dan fitrah perempuan jugalah, rumination. Tentang sesuatu perkara tu fikir mendalam-mendalam ya. Jadi itu menyebabkan kadang-kadang emosi itu menjadi lebih terganggu. Tekanan interpersonal yang tinggi, masa keganasan seksual semasa kanak-kanak pun ramai juga yang mengalaminya kan. Dan jurang kesaksamaan jantina dan diskriminasi sosial. Okay? Ada tambahan sikit ya tentang faktor risiko kemurungan ni. Contoh peristiwa hidup yang signifikan dalam seseorang wanita. Bila dia dewasa dia jadi wanita kan, tapi maksud yang signifikan ni dia boleh daripada kecil ya, apa yang berlaku kepada dia semasa kanak-kanak sekiranya tak ditangani dengan sebaiknya boleh dibawa kepada hidupnya di alam dewasa apabila dia menjadi wanita. Contoh kalau ada trauma ya, akan ada berlaku penderaan masa kecil, dia bawa memori tersebut ya, sehingga kadang-kadang menyebabkan ada depression ya atau kemurungan yang berpanjangan ya, dan persepsi tertentu yang menyebabkan kesihatan mental dia terganggu. Dan kurang sokongan sosial. Tadi saya ada sebut sikit fitrah wanita ni dan expectation daripada masyarakat ya. Sejarah kemurungan, kalau dia memang dah ada sejarah kemurungan dulu dan tidak ditangani, sama ada tidak ditangani ataupun pernah berlaku dan hilang ya, jadi dia masih lagi meningkatkan faktor risiko seseorang wanita itu untuk menjadi murung ya. Jadi perkara lain seperti adanya sejarah keluarga. Okey, adanya sejarah keluarga, dalam keluarga dia ada penyakit kemurungan ataupun mood disorders, dia pun senang cenderung. Faktor lain seperti suka untuk hamil, kehamilan remaja. Of course kehamilan remaja ni kita tahulah ya, dan dia memang akan menyebabkan masalah ya dari segi adaptation dan sebagainya. Dan pramatang, komplikasi semasa hamil dan bersalin ya, dan mempunyai bayi yang jauh di hospital, ini semua special untuk wanita ya, dan mungkin kadang-kadang dipandang remeh. Orang pandang remeh. So itu tidak seharusnya sedemikianlah, perlu dititik beratkan. Okey, tanda kemurungan banyak ya saya rasa dah kita dengar, tapi saya cuba share sikit apa yang agak penting ya. So dalam tanda kemurungan sebenarnya ada banyak kategori ya. Apa yang kita pentingkan, kesedihan yang berlaku tu adalah berpanjangan. Okey, dia biasanya melampaui berminggu-minggu tiap putus harapan, pesimis ya. Maksudnya rasa macam tak ada masa depan dah gelap, tak guna untuk buat sesuatu ya. Jadi dia punya pandangan tu jadi lain ya. Kalau dulu sebelum tu dia seorang yang sangat positif, ceria, bila dia kena depression macam ni jadinya ya. Pesimis dia. Jadi hilang minat terhadap hobi atau aktiviti. Memang tidak melakukan aktiviti lah, biasanya duduk di rumah ya, isolation kita panggil ya. Berlaku dan langsung tidak involve ya dengan hobi ataupun aktiviti yang dulu pernah dilakukan. So ini semua berpanjangan ya. Seperti yang saya cakap tadi lah, dan rasa diri bersalah, tak bernilai, rasa penat sepanjang-panjang. Kalau dulu boleh buat kerja rumah sehari suntuk, tapi sejak ada tanda-tanda sedih ni, dia dah tak boleh. Even nak bangun pun rasa sangat berat ya. Hilang selera makan atau makan secara berlebihan, dua-dua boleh. Dia boleh overeat, dia boleh memang langsung tak makan. So kita boleh tengok kalau orang tu ada tanda kemurungan tu excessive weight gain atau excessive weight loss ya.
5 kilo mungkin dalam sebulan, tak pernah sebab tak makan. Tak boleh masuk, tak boleh telan ya. Bukan sebab tak nak paksa. Saya diberitahu oleh ramai pesakit bukan sebab tak nak ya. Dia tahu bahawa makan tu okey tapi memang tak boleh masuk. Jadi rasa sakit pada ini kita panggil somatic complaint lah ya. Badan sakit-sakit, sengal-sengal yang banyak lah ya. Jadi sukar untuk tidur. Ni pun sangat penting. Memang tak boleh tidur. Terpusing-pusing masuk tidur waktu awal tetapi tidur pukul 3-4 pagi. Itu pun tidur yang tidak lenyap. Okey, itu biasanya untuk simptom kemurungan. Dan mudah marah mudah marah dan tak boleh nak fokus. Tak boleh nak fokus ni akan efek lah. Biasanya kalau dah ada simptom kemurungan ni akan efek kepada pekerjaan, terutamanya wanita yang bekerja kan. Saya share juga sedikit masalah mereka yang mengalami kemurungan ni. Jadi apabila berlaku sedemikian ya, biasanya bos-bos tak faham. Ya, bos-bos memang tak faham. Yang penting sekali wanita tu perlu faham dululah bahawa apakah simptom dialami itu mungkin kemurungan. Jadi bos nampak seperti tak ada fungsi terganggu lah. Kalau dulu dia boleh siapkan kerja dalam sejam, lepas tu 6 jam pun tak siap kan. Jadi disebabkan perhatian yang terganggu. Okey, dan tak boleh nak buat keputusan. Kadang-kadang memang sangat banyak impaknya kepada pekerjaan. Okey, ramai yang datang apabila datang ke hospital, mereka dah buat decision sebenarnya. Mereka dah buat decision, saya tak mampu nak bekerja. Kerja dah 20 tahun ya. Tapi saya rasa saya perlu berhenti. So dalam keadaan tengah mengalami kemurungan, dia dah buat keputusan ataupun dah buat resignation letter ya. Tapi itu sebenarnya adalah satu perkara yang agak tak wajar lah, sebab kita tahu apabila kita dalam keadaan kemurungan, kita tak dapat berfikir dengan jelas dan rasional ya, kita panggil. So tidak dibolehkan membuat decision making ya pada waktu tersebut lah, tak sepatutnya. Okey, dan ini yang terakhir sekali dan sangat penting ya, terfikir untuk bunuh diri dan cubaan bunuh diri. Jadi saya rasa rata-rata pesakit yang datang, bila ini ada, kebanyakannya baru timbul tergerak hati ya untuk datang mendapatkan rawatan lah. So sebelum itu kalau ada ini saja yang saya tunjuk, lain-lain ni tak ada pun, tak nak. Tapi bila dah ini dah ada, mungkin lebih terbuka untuk dapatkan rawatan sebab rasa tak sepatutnya ada perfikiran sebegini kan. Isu fikiran untuk membunuh diri pun sebenarnya dulu menjadi konflik hangat sebab kita kata faktor agama maksudnya kita tidak sepatutnya ada mempunyai fikiran sebegini. Tapi mungkin saya perlu streskan sekali lagi, faktor seperti ini adalah satu faktor yang tidak dapat dikawal ya, disebabkan oleh perubahan hormon yang ada ya semasa kemurungan tadi tu, dan perubahan-perubahan sebegini dia berlaku sekali ya. Jadi bukan maksudnya kurang agama lah ya, seperti mana yang sering dipikirkan oleh orang. Tak sepatutnya fikir tentang begitu bunuh diri. Tapi mungkin pesakit tu sendiri dia akan terfikir macam ni, saya ni kurang agama, jadi adakah saya ni kurang agama, saya berfikir sebegini, dan dia terus rasa guilty lagi. Itu akan menyebabkan kemurungan yang lebih teruk ya. Okey, saya sentuh juga kat sini kemurungan postpartum. Sebenarnya tak ada beza dari segi simptom ya, sama je. Okey, dia postpartum ni maksudnya selepas melahirkan lah. So dalam masa beberapa hari selepas melahirkan, minggu ya, akan berlaku, boleh ya, bukan akan, boleh berlaku sebegini. Perubahan hormon yang mendadak tu adalah puncanya kalau ikut kajian ya. Cuma perlu diingat kelahiran ya, dia boleh menjadi satu stres. Betul? Satu stres, jadi depending sama ada itu adalah kali pertama dia melahirkan ataupun mungkin dah kali ketiga, pandangan, persepsi dan pengalaman mungkin berbeza ya. Jadi baby blues ni adalah simptom seperti depression tetapi tidak regular. Kadang-kadang ada atau hilang ya. Jadi untuk sementara saja, so kita panggil baby blues. Dia adalah agak common ya, sebab kita sebagai ibu baru nak beradaptasi untuk menjaga anak, bangun malam dan menyusukan anak dan sebagainya, itu adalah satu cabaran. Jadi mungkin ada yang rasa sedikit tertekan ya. Tapi apa yang kita
maksudkan lebih serius adalah kemurungan postpartum. Okey. Okey, mengapa nak faham postpartum depression ni, ya? Jadi kita tahu 13% wanita selepas melahirkan anak boleh ada PPD, postpartum depression. Okey, dan dia boleh berlanjut hingga berbulan-bulan. Kita tahu simptom dia sama macam yang saya cerita tadi kan. Cuba bayangkan kalau simptom tu berlanjut sehingga berbulan-bulan dan menjadi lebih teruk, ya. Jadi kenapa ramai walaupun nampak macam ada simptom tu ataupun tahu ada menghadapinya tapi tak dapatkan rawatan sebab mungkin anggap simptom tu biasalah, ya. Contohnya biasalah orang lepas lahirkan anak rasa macam ni. Biasalah orang lepas lahirkan anak rasa tak berminat nak buat benda lain, ya, tak boleh nak tidur dan sebagainya. Jadi dan kadang-kadang dia tahu tapi tak mahu datang sebab nanti dikatakan lemah lah, ya. Itu masyarakat kita punya pandangan. Kalau lain, sikap seseorang itu biasanya dia akan katakan seorang itu lemah. Jadi itu adalah satu yang perlu dikikis daripada masyarakat kita. Bukan lemah. Jadi disebabkan oleh orang tadi ada masalah lah, ya. Sakit. Okay? So kesan negatif yang kita tak nak bunuh diri ataupun infanticide, ya. So berlaku sesuatu yang tak diingini kepada bayi tadilah. Okay? Saya perlu sentuh juga sikit yang ni, psikosis postpartum. So dia walaupun dia jarang tapi boleh, ya, meroyan. Orang kata meroyan kan. Dan dalam kes ni biasanya dia boleh psikosis ni boleh berlaku kalau ada depression ataupun kalau tak ada depression pun dia boleh berlaku. Jadi dia ada orang tu mengalami halusinasi, ya, dan delusi. Maksudnya halusinasi ni dia boleh dengar sesuatu yang tak ada, nampak sesuatu yang tak ada, kan, dan mempunyai delusi atau kepercayaan tertentu yang tidak benar. Okey. Risiko dia tinggi lah kalau ada psikosis ni. Jadi perlu diingat apa-apa sebab sekalipun, ada kemurungan ke, tak ada kemurungan ke, perlu dirawat dengan segera. Okey. Jadi boleh datang mendapatkan rawatan dan berjumpa dengan kumpulan profesional. Tidak seharusnya dianggap ringan, tidak seharusnya dianggap boleh hilang sendiri dan sebagainya. Sebab sementara menunggu boleh hilang sendiri tu, kita tak tahu mungkin dia telah menjadi lebih serius lagi. Jadi pendapat pakar lebih diperlukan, ya. Okey. Intervensi keseluruhan dia seperti yang saya kata tadi, kaunseling, rawatan perubatan atau terapi psikologi, ya. Kalau teruk sangat, sebab cara perawatan sama dengan cara kemurungan. Kita gunakan medication, ya, antidepresan atau mengikut severity, ya, dan tetapi ada juga yang non pharmacological seperti terapi psikologi mengikut keperluan seseorang tu. Jadi dia tengok individual case, ya. Apakah yang dialami dan apakah rawatan yang diberikan. Sebab tu kena ada bantuan profesional. Yang perlu diingat, kalaulah sekiranya ibu itu mempunyai masalah keseluruhan postpartum tadi tu, sama ada depression ataupun psikosis, memang perlu bantuan, ya. Jadi kalau ada ibu mertua, keluarga, adik-beradik, ya, sementara si ibu mendapatkan perawatan tadi, perlulah dibantu penjagaan bayi tu, ya. Kalau tak, sebab ibu tu sendiri tak mampu nak jaga bayi tu dengan cara biasa, sebab dia tengah sakit. Ini yang sangat kadang-kadang orang tak faham, ya. Pernah boleh datang mendapatkan rawatan, masuk ward, ya, tapi apabila balik tak ada orang untuk bantu. Jadi itu adalah satu faktor yang akan menyebabkan penyembuhan itu lebih sukar ataupun tidak tentulah, ya, sebab tak ada bantuan sokongan sosial tadi tu. Okey. Okey, ini adalah anxiety ataupun keresahan, ya. Saya bawa table ini. Dia dalam bahasa Inggeris tapi saya akan terangkan sikit. Yang selalu panic disorder ataupun generalized anxiety disorder. Okey. Ada beza, ya. Basically anxiety ataupun keresahan tu dia mengalami beberapa simptom lah. So dia boleh ada contohnya macam palpitation, kan, berdebar, tangan berpeluh, ya, dan rasa tercekik, kan, rasa sakit kat dada. Yang membezakan antara satu jenis dengan satu jenis ni sebenarnya adalah ciri-ciri dia. Okey, kalau generalized anxiety disorder tu orang sebut GAD, kan, itu adalah anxiety ataupun keresahan yang berpanjangan, ya. Jadi dia lebih persistent. Okey, persistent maksudnya sentiasa ada. Jadi kadang-kadang boleh ada
perasaan sebeginilah. Dia boleh rasa restless, dia tak suka untuk memberikan konsentrasi, rasa sakit-sakit di otot, semua itulah, ya. Jadi kalau panik ini lain sikit. Okey. Kalau panik, serangan yang saya cakap palpitation semua ni adalah secara tiba-tiba, ya. Dan dia datang tanpa diduga. Anxiety, kalau jenis anxiety tu benda-benda kecil lah, biasanya disebabkan pemikiran dia memikirkan anak tak pergi sekolah ataupun apa lagi, besok nak bangun pergi kerja, risau lagi, ya. Kerja tak siap, dia punya fikiran tu berterusan memanjang, berasa risau. Okey, kalau panik ni pula dia datang dalam bentuk serangan-serangan, ya. Jadi ramai biasanya datang dengan ni, komplain ni, sebab serangan yang tak diduga tu sangat distressing, sangat mengganggu kehidupan, ya. Tak expect pun datang secara teruk. Okey, nanti saya tunjuk sikit ya selepas ni. Okey, simptom dia macam ni lah, rasa berdebar, rasa tegang, ya, otot-otot tegang. Kalau fear of danger, fear of dying semua tu, ya, fear of getting chest pain, ya, rasa takut kena serangan, sakit jantung, itu semua simptom panik lah, ya. Okey, yang ni biasalah kalau kita ada simptom keresahan ni, kita cuba bayangkan ada respon macam kita lihat harimau. Itu saya suka tunjukkan sedemikian lah. Tengok harimau rasanya apa yang jadi, kan? Jantung laju berpeluh, kan? Menggeletar, nafas pun laju, ya. Kenapa? Sebab badan nak bersedia tu nak menangani stres tadi tu, nak lari laju semua, kan. Jadi salur darah kat tempat-tempat yang tertentu tu lebih, ada tempat jadi kurang. Jadi kita pun mengalami perubahan fisiologi. Okey? Dan yang lain, ya, simptom keresahan ni pun boleh juga tak boleh nak beri tumpuan, ya. Rasa sukar nak mengawal kebimbangan ni. Apa yang di-sharekan biasaannya pesakit akan cakap kebimbangan dia tu kebimbangan dia tu agak tidak terkawal, ya. Kadang-kadang melihat, kalau dulu dia okey, tengok semua pun okey, tapi sejak ada serangan panik tu, dia tak boleh buka TV dah. Apa-apa yang ada kat TV, perang ke, kematian ke, dia akan cepat-cepat rasa tak selesa, cepat nak tutup, takut mula datang, ya. Dan risau yang melampau. Kalau sebelumnya tenanglah orangnya, tapi selepas menerima apa tu gejala ini, dia jadi lebih tak terkawal. Okey. Okey, itu adalah simptom keresahan yang saya boleh sharekan. Dan yang paling penting sekali, walaupun kadang-kadang orang dia perkecilkan lah, alah setakat bimbang, kawallah sikit, kan, ya? Dia kata macam tu. Tapi sebenarnya memang dah tak terkawal. Kalau berlaku serangan-serangan sedemikian banyak kali, ya, tiba-tiba, tak kira kat rumah, tak kira kat tempat kerja, dan simptom tu memang kuat, ya. Laju, berpeluh, menggeletar semua. Itu yang kadang-kadang ramai yang pergi ke kecemasan sebab dia kata apa ni, jantung sakit ke apa, kan. Jadi banyak kali pergi kecemasan sebab nak check saya ni sakit apa. Tapi kat kecemasan akan dapat tahu keputusannya semua normal, ya. Jadi biasanya begitulah dia punya pattern. Biasa memang orang akan ingat saya ni ada sakit apa ni, jantung ke, ataupun saya ni kenapa ni, nak mati ke apa, kan. Tapi terus pergi check tak ada apa-apa. So seterusnya biasanya akan diserahkan ataupun di-refer kepada kami lah, ya. Sebab kemungkinan besar mereka mengalami gejala panik lah tadi yang kita panggil panic disorder. Okey. Dan sekejap lagi saya share sikit apa kesan dia, kan. Ni dia. Kesan kemurungan atau keresahan ke atas keluarga. Apa yang perlu diingat, kadang-kadang wanita ni sifat dia, kalau boleh simpan tu simpanlah, ya. Kalau boleh tahan tu tahanlah. Jadi cuma apa yang saya nak highlight kat sini, sebab kesan tu sebenarnya bukan kepada individu sahaja tapi ke atas keluarga juga, ya. Kalau wanita ni saya rasa sangat mengutamakan keluarga dan anak-anak, kan. Jadi mungkin ini boleh difikirkan kembalilah, ya. Ahli keluarga, apa yang dirasakan oleh ahli keluarga? Burn out, rasa bersalah, kebimbangan melampau. Saya bagi contoh, kalau mereka yang kena serangan panik tadi atau panic disorder tu, biasanya dia boleh rasa takut, ya. Nak buat apa-apa pun takut, nak keluar pun takut, nak pergi bawa kereta pun takut, berubah sifat dia. Dan semuanya menjadi bergantung, bergantung kepada orang lain. Macam
spouse lah, suami ataupun ibu bapa dan sebagainya. Dan kita fikir memang sangat debilitating lah in a way ya. Dan sampaikan contoh, ni contoh sebenar juga saya bagi. Contoh sekiranya dia seorang yang suri rumah kan. Husband keluar dan bekerja sepanjang hari, dia tak boleh tinggal seorang. Dia akan minta husband dia kerap balik ataupun jangan pergi kerja untuk menemani dia. Jadi ya, dia mengganggu kan? Dia mengganggu ahli keluarga tersebut. Suami akan rasa serba salah, tak kerja salah, tak teman salah kan? Jadi itu yang saya maksudkan kesan tadi tu. So untuk anak dari segi lagi banyak. Emosi, fizikal, sosial. Kesan kemurungan ibu kepada anak sangat banyak ya. So bila mak tu depressed, dia tak ingat yang lain. Jadi anak tu duduk rumah je lah. Jadi biasanya kalau mak yang sihat dia bawa anak dia keluar dan sebagainya kan, tapi tak, anak mengalami isolasi dan pengabaian ya, keperluan asas. Nak masak pun tak larat sebab depressed ya. Jadi siapa nak masak? Macam mana nak jaga kebersihan ya, dan tengok keselamatan anak, terutama anak-anak yang kecil lah. Dan anak-anak kadang-kadang dia rasa bersalah. Adakah sebab dia, mak dia jadi macam ni ya, dan dia pun bimbang juga. Apa yang sering berlaku, anak yang besar dia ambil alih tugas mak dia tadi tu. Kalau mak tak masak, anak tadi terpaksa masak ya. Jadi pemberian tugas dan tanggungjawab tu tidak sepatutnya diberi pada anak tadi lah, belum tiba masanya. Dia masih kecil ya. So bila dia tak dapat melakukan dengan sebaiknya, dia akan rasa bersalah. Jadi kadang-kadang stres banyak ya. Memang kadang-kadang, selalunya memang banyak tekanan kepada anak tadi. Dan kadang-kadang cara dia orang menangani masalah bebanan adalah dengan mempunyai masalah tingkah laku lah. Itu yang ada yang resort kepada penggunaan bahan terlarang ya, sebab dia dah tak tahan, tak sanggup untuk kata orang tu menjadi itulah, mengambil bebanan dan sebagainya. So itu adalah perkara-perkara yang boleh berlaku ya kepada seseorang yang mengalami kemurungan atau keresahan. Sama juga keresahan anxiety yang severe tadi, mak tak boleh keluar kan tadi ya. Jadi anak memang kena ini contoh sebenar juga, anxiety yang tidak ditangani selama bertahun-tahun menyebabkan anak tadi membesar dalam keadaan yang tidak keluar juga. Tidak keluar, tak pergi taman permainan selama bertahun-tahun. Ya, sebab anak bergantung dengan mak kan. Jadi bila mak tak boleh nak keluar, anak pun tak boleh nak keluar. Suami tak ada. Katalah suami outstation dan sebagainya. Jadi tidak sihat ya. Itu yang saya katakan, kesan tu bukan kepada individu dan memang memerlukan perawatan yang sewajarnya. Okey. Saya minta Prof Ezora alertkan saya ya kalau masa dah habis. Okey. Jadi saya masuk kepada trauma, wanita dengan trauma. Masuk lihat kepada faktor keganasan, sebab ni memang hot, bukan hot tapi tak tahulah, mungkin kurang dibincangkan ataupun kurang tahu bagaimana untuk mengatasi emosi dan sebagainya. Okey, tak apa, saya ceritakan sikit fakta keganasan. 1 dari 3 orang wanita mengalami penderaan fizikal atau seksual, sekurang-kurangnya sekali sepanjang hayat. Banyak kan, ramai kan? Jadi kebanyakan kes keganasan terhadap wanita sadly dilakukan oleh suami atau pasangan rapat. Okay? Dan 3 dari wanita dibunuh oleh pasangan atau keluarga. Yang fakta kedua ni menyedihkan lah ya. Sebab again di sini faktor socio-cultural tu memainkan peranan ya. Punca trauma. Trauma macam mana berlaku? Dia ada banyak sebab lah. War ya. Orang wanita yang berada dalam situasi peperangan, penderaan dengan bencana alam. Bencana alam pun boleh menyebabkan trauma. Jadi kita tengok definisi trauma tu. Kalau seseorang tu mengalami ya, melihat, experience, witness ataupun confronted dengan sesuatu perkara yang boleh threaten, mengancam ya, mengancam diri dia, dan dia bertindak balas dengan rasa takut yang teruk ya, dan rasa helpless, dan itu maksudnya adalah trauma. So ingat, yang perkara yang penting sekali, tak semestinya dia mengalami, melihat, tengok saja pun boleh ada trauma. Jadi kejap lagi kita tengok ya apa maksudnya kan. So apa berlaku kalau ada trauma tadi tu, contoh penderaan ataupun contoh domestic violence ya. Ada orang dia boleh beradaptasi, jadi dia berjaya lah, tak ada apa-apa lah yang berlaku kat dia. Ada orang dia melaluinya dan dia menjadi lebih resilient. Nanti saya akan sentuh sikit pasal resilient juga. Dan
ada yang sembuh lah, ada trauma simptom tapi dia sembuh, dan some of them develop PTSD. Okey, nanti saya bawa juga kepada post traumatic stress disorder ya. So keganasan rumah tangga ni, domestic violence ni, dia common sebenarnya, tapi tak banyak diketahui ya. Tingkah laku dalam sebarang hubungan yang digunakan untuk memperoleh atau mengekalkan kuasa dan kawalan terhadap pasangan ya. Tak kira lah melalui cara apa pun, fizikal ke, seksual, emosi, ekonomi atau psikologi. Ada orang kata mental torture, kan? Mental torture pun, yalah, I think kategori dia masuk juga dalam keganasan rumah tangga ni, ya. Jadi, ni dah ada senarainya dekat sini, kawalan wang, mengawal kebebasan dan pemulauan. Jadi, faktor-faktor dia apa? Faktor dia untuk wanita ni lah, ya. Jadi, kalau keluarga perkahwinan paksa, ya, kuasa membuat keputusan tak ada, kurang komunikasi. Kalau dari lelaki itu pula, biasanya research menunjukkan mereka yang kurang pendidikan, ya. Of course, substance ataupun sejarah keganasan dalam keluarga. Untuk perempuan, kahwin awal, ya, bawah umur, pendidikan tak ada kerja, okey. Dan komuniti pula tak membantu langsung. Dia menganggap biasa kalau wanita tu diajar dengan cara, contoh penderaan fizikal, tak apa, suami pukul kan untuk mengajar dan sebagainya. Itu sesuatu yang tak boleh dilakukan ya sebenarnya. Okey. Dan kita rasa ramai yang memang tak datang sebab ada trauma bonding ni. Trauma bonding ni maksudnya dalam satu keluarga ataupun sesuatu individu wanita dengan pasangan dia kan. Jadi hubungan yang tak berfungsi berlaku dalam keadaan bahaya, memalukan dan terdapat eksploitasi. Ciri-ciri dia, contoh, dia dera, ya. Seseorang tu lebih dominan lah, biasanya lelaki lah kan, lebih dominan, lebih kuat. Tapi bila dia dera tu, dia kelakuan yang menyenangkan dia selangi dengan penderaan teruk. Lepas dia dera, dia bawa hadiah balik. Kan? Jadi isteri dia serba salah lah. Serba salah dari segi, kalau tahu pun apa nak buat, mungkin tak jadi buat lah. Mungkin tak jadi report. Contoh jadi penyelangan ini memang dibuat. Dan manipulasi tu memang ada sebab dia nak tunjuk dia, pendera akan nak tunjukkan bahawa dia memang ada kuasa kan. Jadi itu akan berterusan berlaku. Dan kalau ada pun orang lain nak bagi sokongan, akan ada ancaman dan sebagainya. Ya, so trauma bonding. Kenapa dia berterusan, tak report dan sebagainya. Yang saya nak tarik perhatian juga, saya nak cakap kalau wanita tu trauma, anak dia trauma juga ya. Jadi dalam kes keganasan rumah tangga, macam mana kanak-kanak tu boleh trauma? Dia tengok ya, dia tengok apa yang berlaku, violence to children ya. Jadi trauma. Dia sendiri kena pukul pun disebabkan dalam keadaan marah tu mak dia pukul, contohnya kan, cedera, trauma. Okey. Panggilan kesat, cacian, masa tengah berlakunya violent tu pun dia dengar. Perasaan tak tenteram, rasa tak selamat dalam rumah sendiri ya. Melihat perabot yang pecah pun, contoh bertabur kerusi, pecah semua meja. Itu pun trauma boleh mendatangkan trauma kepada kanak-kanak. Apalagi mak dia memang kenalah, mak dia jadi lebam kan. Jadi terpaksa melihat penderaan. Nak lindung pula bila ayah nak pukul, lari depan mak dia dan kena. Itu pun trauma juga, ketakutan yang ada, ugutan. So itulah kepentingannya mengapa setiap jenis keganasan perlu ditangani, terutama dalam keluarga. Jadi wanita sebagai ibu dan mempunyai rasa sayang kepada anak-anak, kena faham ini. Trauma bukan kepada diri sendiri sahaja tetapi juga kepada anak. Okey? Apa yang berlaku, kanak-kanak tu ada kesan emosi dan fizikal. Tengoklah faktor mempengaruhi dia, berapa kerap, adakah bertahun-tahun, berapa teruk kena pukul, berapa banyak dia tengok penderaan tersebut. Umur dia berapa ya? Umur dia kecil, cara dia lain. Dia akan jadi lain kesan emosi dia. Umur dia dah besar sikit, dia dah jadi lain. Contoh bila dah besar sikit remaja, dia mungkin keluar rumah. Dia mungkin keluar rumah sebab dia tak tahan tengok, dan mungkin bergaul menggunakan bahan-bahan terlarang ya, ataupun dia sendiri menjadi pendera kepada orang lain atau pembuli sebab dia melihat keganasan tersebut. Okey. Of course kepada wanita ya. Sorry.
Q&A. Okey, 5 minit. Tak, ya, kita tinggal 10 minit left for Okey. Q&A. Okey. So saya rasa lagi 2 slide, lepas tu saya berhenti lepas tu saya buat question and answer. So kesan PTSD. Ini je yang saya nak sebut last kali mungkin. PTSD ni sebenarnya kalau tadi ada trauma kan, dia faktor risiko dia banyak lah. Trauma masa kanak-kanak ni untuk wanita Jadi kalau dia bekerja yang terdedah, punya masalah mental, tak ada sistem sokongan, itu semua menyebabkan dia boleh mengalami PTSD. Apa tu PTSD? Dia ingat balik ya. Dia punya ingatan trauma tu terus menerus ya, continuous. Dia reliving the experience, maksudnya macam mana suami dia pukul dia akan terus menerus ingat beberapa lama dan dia selalu berada dalam keadaan hypervigilant, alert ya. Dan dia avoid keadaan-keadaan tertentu. Avoid rumah yang dia nampak penderaan kan. Dan sebagainya lah ya. Jadi simptom-simptom begini juga perlu ditangani dan diambil iktibar. Okey? Jadi saya rasa tu je lah, ni yang last kali. Okey, last kali keganasan perlu dihentikan ya. Jangan ingat tiada kesan kepada yang lain dalam sesuatu institusi keluarga, dan bantuan profesional tu memang adalah sebenarnya. Jadi boleh kita buat dalam beberapa bentuk lah, farmakoterapi ataupun kaunseling. So saya tambahkan kat sini lah Prof. Izora sebab tinggal 10 minit kan? Terima kasih Prof. Okay. Kita buka Suhaili. soalan. Ya. Sebab ada beberapa soalan. Jadi soalan yang pertama tu, Prof, thank you for the beautiful presentation. We enjoyed the session. May I know panic disorder, berapa lama each, how does it have minimum days or times to fulfill the diagnosis? That's the first question. And I had one episode of shortness of breath, chest discomfort, sweating, dizziness, or near fainting. ECG was normal. Is this panic disorder? There's no underlying medical illness. Itu soalan yang pertama, Prof. Ya, dulu ke macam mana Izura? Boleh jawab. Okay, so kalau panic attack satu yang berselang-selang tu kita panggil panic attack. Nak masuk exam pun kita dapat panic. Simptom sama tapi yang kita katakan panic disorder tu kalau dia recurrent, berulang beberapa kali lah. Jadi dan yang penting sekali ada satu simptom yang kita panggil anticipatory anxiety. Maksudnya dia takut kalau dia dapat serangan lagi lah. Dan kebiasaannya bila kita kata disorder functioning dia punya pekerjaan ke sosial dia dah memang terganggu. Functioning is being impaired. Itu kita panggil lah. Jadi kalau satu sahaja, contoh nak masuk interview dia dapat serangan panik, it's okay. Kan? Tapi kalau berkali-kali, tengok hari ni dapat, esok dapat lagi, lusa dapat lagi, lepas tu dah start rasa macam risau. Bila nak dapat lagi kan? Dan dah terganggu lah. Bila macam tu konsentrasi untuk bekerja semua dah terganggu kan. Jadi kita rasa mungkin lebih baik datang untuk kumpulan profesional lihat keterukan atau severity tadi ya. Sebab before kita jump to panic disorder ni banyaklah yang kena exclude kan. Penyakit-penyakit biasa. Yalah, that's why doktor semua buat test dulu sebelum kita pergi ke diagnosis tu. Okay? Itu jawapan saya lah, Prof. Terima kasih Prof. Suzali. Soalan seterusnya, bolehkah seseorang yang kena panic disorder ni sembuh? Oh, okey. Sebenarnya kesembuhan tu prognosis dia sangat bagus, ya. Sangat bagus. Jadi cuma pelan perawatan tu kena ada dan discussion tu kena ada lah. Sebab kita tahu apa-apa pun contohnya dari segi anxiety atau depression ni, perawatan kita ada dalam banyak bentuk kan. Kita tengok severity dia. Jadi apa yang berlaku kadang-kadang tu percentage untuk yang kata sembuh sendiri tu memang ada. Tapi kita dapati debilitating life yang ada tu perlu ditangani sebab kadang-kadang memang boleh dapat depression juga, secondary to the panic. Jadi itu yang kita tak nak ya. Jadi secara ringkasnya memang boleh sembuh. Dan pengalaman saya juga dari segi merawat mereka yang ada masalah ini memang ramai yang sembuh dalam masa yang tak lama lah, agak cepat. So it's fair kan, wajar kan kita nak dapat balik kehidupan kita tu. Itu jawapannya.
Soalan seterusnya, ni daripada penonton di FB. Kebiasaannya postpartum depression akan terjadi untuk tempoh masa yang berapa lama dan bagaimanakah ahli keluarga boleh membantu pesakit? Ya, okey. Kita tengok, okey, dari segi term postpartum depression tu kita tengok kalau buku lama, kita panggil buku lama lah DSM-4 dulu kita punya kriteria, tapi DSM-5 ni sekarang dia tengok selepas bersalin simptom tu semua merujuk kepada simptom depression. Jadi berapa lama dia berlaku tu kena tengok secara individu lah. Kalau misalnya dia berlaku dan sekitaran tidak membantu, sekitaran tu tadi sosial ke apa-apalah yang di sekitar tu tak membantu, dia boleh berpanjangan. Okey? Tapi sekiranya ada persekitaran yang lebih baik dengan perawatan, tempoh dia lebih pendek. Itu yang kita nak sebenarnya sebab kita tak nak dia berlanjutan. Cara dia kita lihat sama macam depression tu lah. Treatment, dia punya tempoh, merawat dan sebagainya tu mengikut depression juga. Jadi individualize individualize mengikut faktor-faktor lain. Okey. Soalan seterusnya, salam Prof, adakah perasaan berdebar dan degup jantung laju sebaik bangun dari tidur itu tanda-tanda keresahan atau lebih kepada simptom kesihatan jantung? Okey, itu je ya. Ada tu je ke? Okey, so kalau yang saya lupa nak cerita tadi, dia a cluster of symptoms So basically kalau nak kata panik tu, ingatlah ada beberapa simptom tadi yang saya cerita tu dia berlaku sekaligus. Kalau satu je mungkin tak lah. Okey, dan macam mana yang contohnya, adakah dia berulang beberapa kali, apakah kesan dia kepada orang yang mengalami tu, itu semua perlu diambil kira. Yang penting sekali, kalau contohnya debaran tu berlaku, kita tak terus jump kepada diagnosis berlaku panik. Kemungkinan tu adalah, tapi rule out ataupun kita perlu test dulu, buat investigation, adakah thyroid kan? Contohlah sebab orang ada thyroid pun dia akan ada palpitation juga debaran jantung tinggi. So boleh check dulu. Kalau dah semua tak ada dan mungkin doktor pun akan tahu jugalah, biasanya dia akan dirujuk kepada kami untuk buat assessment yang seterusnya. Okey? Soalan seterusnya, Prof, adakah psychometric test yang boleh dilakukan oleh individu itu sendiri bagi menilai sama ada kemurungan yang dialami perlu mendapatkan rawatan? Okey, kita mungkin bercakap tentang screening questionnaire kan. Kalau screening, saya rasa dekat website banyak juga dia kata cuba uji. Jadi skor-skor begini, dia kata anda mengalami kemurungan. Contoh jadi contoh macam DAS, kita guna DAS. Screening questionnaire ni dia kena hati-hatilah. Memang betul kalau tahap severe disarankan untuk jumpa yang lebih profesional sebab kita tak tahu severe tu macam mana dan apa dia cerita di sebaliknya tu kan. Sebab dia biasanya screening questionnaire dari julat masa. Contoh dalam masa seminggu yang lepas, adakah anda mengalami ini kan? Tapi sebenarnya bukan seminggu lepas je, dah bertahun kan. So dah bertahun-tahun dia mengalami gitu. Jadi itu yang bahaya. So pendapat saya kalau memang severe dah dekat screening tu, datanglah kan. Kita sebagai perawat, kita tak pernah kata kenapa datang. Tak. Sebab kita tahu setiap satu komplain memang wajar untuk kita ambil perhatian sebab kita kena dapatkan history lagi untuk kepastian. Terima kasih Prof. Mungkin ada memang topik ni memang sangat menarik. Lagi satu soalan, sebab mungkin dari segi pengalaman saya sendiri yang melihat pesakit kan kadang-kadang berulang kali datang because of domestic violence. Mungkin Prof ada nasihat kepada wanita di luar sana yang mungkin mengalami domestic violence in whatever form. Apa yang perlu dia lakukan? Macam mana dia boleh membantu diri dia sendiri? Ke mana dia patut pergilah maksudnya? Ramai yang tak tahu. Ya, kita ada banyak cara sebenarnya. Jadi sebab kita cakap pasal domestic violence, kita nak tengok keadaan tu sendiri. Contoh saya bagi contoh domestic violence masa COVID susah. Sebab apa? Sebab semua terkurung.
Semua terkurung, tak boleh nak keluar. Keluar pun polis tahan. Nak cakap apa kan dekat polis. Takkan nak cakap saya didera, memang akan, pendera akan tahulah kan. Jadi susah, dah lah susah nak keluar. Tapi depends on the situation. Tetapi kalau macam agak bebas lah. I mean, kita boleh keluar dan sebagainya. Begitu banyak talian-talian hotline yang ada untuk kita cuba satu, luahkan lah. Pertama, luahkan dan berikan apa masalah yang kita ada, dan mereka akan lorongkan juga ke mana untuk mendapatkan perawatan. Tapi yang penting sekali, kalau nak hentikan keganasan tu, mungkinlah ini secara cut short ya, shortcut. Kena ada report ya. Sebenarnya kita kena laporkan keganasan tersebut. Sebab apa? Sebagai mangsa ni dia tak ada kuasa, tak ada power. Jadi bila masa boleh didera. Untuk menghentikannya kadang-kadang perlukan satu badan berkuasa untuk mengatakan ini perlu dihentikan. Kan? Jadi itulah caranya. Biasanya kalau ada keganasan, that's why kalau tak orang tu sendiri report, keluarga boleh report atau sesiapa saja boleh report kan yang melihat. Hentikan dengan cara itu dahulu. Dan selepas tu, ya yang lain tu memanglah kena. Contoh walaupun dia dapatkan, dah buat report, kalau dia ada simptom kemurungan, datanglah dapat perawatan sebab tempatnya lain kan. Itu doktor lah pula kan. Kena pergi jumpa doktor. Mana-mana doktor. Boleh jumpa GP, siapa sahaja. Whoever yang datang dulu, kalau dah jumpa kaunselor pun, kaunselor dah tahu dah, ini nampaknya teruk ni, depression ni kan. So dia akan rujuk pada kita. So tak salah pergi ke mana-mana pun dengan cara yang masing-masing mengikut apa kita panggil environment masing-masing, ya, kesempatan yang ada. So jangan putus harap lah. Yang penting ingat, hentikan keganasan sebab keganasan ada kesan. Bukan kepada saya sahaja, kepada anak-anak saya, kepada keluarga saya juga. Macam itulah. Supaya kita lebih aware kan. Saya rasa sebenarnya kita semua ni banyak lagi soalan nak tanya Prof Suzaili, sebab topik ni memang topik yang sangat menarik, dan selain daripada tu bukan saja sangat menarik, dan kadang-kadang kita tak dapat banyak peluang nak dengar tentang masalah-masalah ni. Tapi nampaknya masa dah mencemburui kita. Jadi buat hari ini kita berhenti di sini dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Prof Suzaili atas perkongsian yang begitu menarik, dan harap-harap di masa akan datang mungkin kita boleh jemput Prof Suzaili lagi untuk bincang topik ni, sebab saya pun memang sebenarnya topik ni agak dekat di hati saya juga sebab saya kan merawat wanita. Jadi kita banyak juga melihat kesan-kesan domestic violence, kemurungan and things like that kepada wanita. Sometimes it happens in pregnancy, dan kita pun perasan bahawa wanita ni banyaknya dia macam itulah, dia rasa lemah, helpless, dia tak tahu mana nak pergi. So itu yang dia jadinya berulang-ulang. Kadang-kadang 4-5 pregnancy, tiap-tiap kali pregnancy pun being abused. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Prof Suzaili, dan kepada semua peserta, jangan lupa isikan inilah Google Form orang kehadiran untuk sijil webinar kesihatan kita pada hari ini. Terima kasih lagi sekali Prof Suzaili. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.